اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Maulidur Rasul 1443 Hijrah bersamaan tahun 2021 Masihi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Jawatankuasa Penganjur majlis sambutan kita pada tahun ini. Saya ingin mengambil kesempatan untuk menghurai sedikit berkaitan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Kenapa dipilih Manhaj Rabbani dan dikaitkan pula dengan ummah berkualiti? Sudah pasti manhaj ini telah benar-benar terbukti dan rujukan untuk manhaj ini untuk membuktikan bahawa manhaj ini telah melahirkan ummah yang berkualiti. Pastinya kita menyorot kembali pada sejarah dakwah Rasulullah dan lahirnya generasi para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, kemudian tabi'in dan seterusnya, waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, sesiapa sahaja yang mengikuti langkah mereka ini sehingga hari kiamat, insya-Allah termasuk kita lah, mudah-mudahan. Manhaj inilah manhaj tarbiyah Rasulullah yang telah mentransformasikan masyarakat Arab yang kasar dalam serba-serbi kehidupan mereka, yang banyak negatif daripada positifnya, akhirnya menjadi ummah, sebuah ummah yang benar-benar memahami dan mengaplikasikan Islam dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Benar-benar menghayati bahawa Islam itu bukan hanya sekadar agama, tetapi dinul haya, agama bagi seluruh aspek kehidupan. Menjadi generasi yang bukan sahaja mengutamakan dunia dan meninggalkan akhirat, dan bukan juga generasi ataupun umat yang menumpukan akhirat dan meninggalkan urusan dunia, tetapi generasi ini, ummah ini adalah ummah yang menggabungkan dua kebaikan, yaitu hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Generasi yang betul-betul mencurahkan seluruh tenaga dan kemampuan mereka untuk merealisasikan misi pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Mereka ini adalah generasi yang diibaratkan sebagai rukban bil lail wa fursan bin nahar, umpama abid pada malam hari dan penunggang kuda yang tangkas pada siang hari. Dan hasil daripada usaha mereka inilah kita melihat bahawa Islam akhirnya tersebar ke seluruh dunia, dan kita juga mendapat nikmat, rahmat daripada usaha yang telah dilakukan oleh generasi awal ini. Dan generasi ini merupakan generasi yang disebut, yang diabadikan dalam Al-Quran, yang disebut sebagai ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas, umat pertengahan yang menjadi saksi kepada perbuatan manusia seluruhnya. Juga disebut sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sebaik-baik umat, khaira ummah. Jadi tidak mustahil sekiranya kita menelusuri manhaj ini, sejarah masih boleh berulang. InsyaAllah
inilah yang dimaksudkan dengan manhaj Rabbani yang akhirnya nanti akan melahirkan ummah yang berkualiti. Umat yang menawarkan kepada seluruh manusia, daripada keterbatasan dunia kepada keluasan akhirat, dan ummah yang menawarkan kepada seluruh manusia daripada kesepitan agama kepada keluasan Islam. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat menghayati tema sambutan pada kali ini, dan kita di peringkat manapun kita berada, apapun peranan kita, semuanya menyumbang ke arah pembinaan ummah yang berkualiti yang diinginkan. So terima kasih sekali lagi, tahniah kepada penganjur, dan terima kasih khususnya kepada penceramah jemputan kita, dan terima kasih atas perkongsian ilmu yang akan beliau sampaikan nanti. So sekali lagi, Assalamualaikum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia penuh sada, bermulalah sebuah kisah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan terlebih dahulu kepada guru-guru yang dihormati dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Baik, pada hari ini saya Puteri Maizatul Umairah binti Hamzi daripada kelas 4 Emerald 2 bakal berkongsi dengan anda semua tentang satu cerita yang luar biasa. Baik, tanpa membuang masa, mari kita mendengarkan kisah ini. Pada suatu ketika, Abu Jahal mengupah seorang lelaki yang berbangsa Yahudi untuk memukul baginda Rasulullah SAW di sebuah lorong. Malangnya, seperti yang dirancangkan, orang yang diupahkan tadi dapat memukul Rasulullah SAW, malah meludah muka baginda. Baginda Rasulullah SAW tidak membalas apa-apa perbuatan itu tadi, melainkan dengan kebaikan. Pada suatu hari, waktu silih berganti. Baginda mendapat tahu bahawa orang yang memukul baginda pada ketika itu jatuh sakit. Tanpa berfikir akan perbuatan yang dilakukan kepada baginda, baginda berkeputusan untuk pergi menziarahi orang Yahudi tadi. Orang Yahudi tadi berasa keheranan. Bagaimanakah orang yang aku pukul, yang aku ludah, yang aku hina, yang aku buat kejahatan ke atasnya, menziarahi aku, berbuat kebaikan terhadap aku? Masya Allah, tuan-puan sekalian, dengan berkat akhlak baik Rasulullah ini, orang Yahudi tadi memasuki agama Islam. Masya Allah, jika kita berada di tempat baginda tadi, sebagai seorang manusia biasa, sudah tentunya kita berfikir untuk membalas perbuatan orang itu tadi dengan sebuah kejahatan. Namun, baginda membalasnya dengan kemanisan, dengan kebaikan. Oleh itu, teladan yang kita boleh dapat daripada sirah ini adalah kita perlu sentiasa berbuat baik, bertabahlah, kerana sesungguhnya Allah telah menjanjikan sebuah ganjaran pahala bagi orang yang bersabar di jalan. Sekian, itu sahaja daripada saya.
Semoga bermanfaat. Salam Maulidur Rasul. Sana hilwa ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Herman dari kelas 4 Emerald 1. Sebelum bahtera saya layarkan, sebelum layar saya kibarkan, sebelum langkah mengatur perjalanan, sebelum lidah mengatur bicara, adalah lebih baik dan izinkan saya untuk membicarakan sebuah perkongsian yang bertajuk Akhlak Rasulullah Menawan Hati Semua. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, 19 Oktober akan datang yang bersamaan dengan 12 Rabiul Awal mengandungi makna yang besar bagi kehidupan umat Islam. Di dalamnya mengandungi asbab utama kita mengenal Islam dan iman, yang merupakan satu nikmat yang terbesar. Kelahiran baginda diistimewakan, diagungkan, dimuliakan, dijadikan berbeza dari kelahiran yang sebelum dan sesudahnya. Ayo kita ransang minda kita sebentar. Kelahiran manakah di dunia ini yang ketika lahir keluar dari rahim perut ibunya dalam keadaan bersujud, berhala-berhala tersungkur menyembah bumi, api yang disembah selain dari Allah yang tidak pernah terpadam selama 1000 tahun, terpadam serta-merta. Sudah tentu ini menjadi mukjizat dan keistimewaan bagi kelahiran seorang Nabi pembawa rahmat sekalian alam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Wacana fikrah saya yang pertama bersesuaian dengan figur Rasulullah sebagai penyempurna akhlak yang disebutkan dalam ayat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la'ala khuluqin azim. Maksudnya, sungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Akhlak baginda yang seharusnya kita contohi adalah Rasulullah bersikap pemurah. Baginda akan memastikan semua harta baginda itu diagihkan kepada golongan yang memerlukan. Rezeki yang baginda perolehi semata-mata untuk keperluan baginda. Dan kemudian selebihnya pula akan dibahagikan kepada golongan fakir miskin. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, jauh dari api neraka. Manakala orang yang kedekut itu jauh dari manusia, jauh dari Allah, dekat dengan api neraka. Sesungguhnya orang yang bodoh tetapi pemurah itu lebih disayangi Allah dari seorang abid yang bakhil. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wacana fikrah saya yang kedua adalah Rasulullah bersikap pemaaf. Dikabarkan dalam sebuah peperangan, tentera musyrikin mengunggut baginda dengan mata pedang lalu berkata, siapa yang dapat menyelamatkanmu dari pedangku? Rasulullah menjawab, Allah. Jawaban Rasulullah menggegarkan tentera musyrikin itu sehingga terjatuh pedangnya. Rasulullah mengambil pedang tersebut lalu berkata, siapa yang dapat menyelamatkanmu dari pedangku? Maka ambillah nyawaku dengan cara yang paling baik, kata tentera musyrikin itu. Apa yang baginda lakukan? Baginda menyuruh tentera musyrikin itu memeluk agama Islam. Hal ini jelas menunjukkan bahawa Rasulullah tidak bersikap pendendam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguhnya Rasulullah adalah yang paling mulia akhlaknya, tidak berkata keji, tidak berbuat kotor, tidak berbuat gaduh di pasar, tidak membalas perkara tercela yang serupa, akan tetapi baginda seorang yang pengampun dan pemaaf. Hadis riwayat Ahmad. Wacana fikrah saya yang ketiga adalah baginda amat menitik beratkan soal pertuturan dan perkataan. Baginda menggunakan perkataan yang mudah difahami dan juga mudah diterima di akal. Ketika ditanya, baginda menjawab dengan jawaban dan juga nasihat yang amat berguna. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, demi bapa dan ibuku,
Sungguhnya Rasulullah tidak berbuat keji dan tidak berkata keji, dan tidak pernah mengeraskan suara di tempat umum. Kesimpulannya, sebagai seorang yang cintakan Rasulullah, kita seharusnya mencontohi akhlak baginda dalam perbuatan. Indah cincin kerana permata, indah manusia kerana akhlak. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم